Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pihak masjid yang sangat istimewa lah dengan saya, sebab saya ahli qaryah di sini. Masjid paling dekat rumah, kalau jalan kaki pun boleh lah. Saya memang duduk Paroi. Mungkin ramai yang tak tahu kan, sebab ada orang ingat saya duduk kat Senawar. Tahu. Dan ada orang ingat saya duduk KL. Tetapi orang Negeri Sembilan kebanyakannya tahu saya memang duduk Negeri Sembilan. Tapi mungkin ramai tak tahu saya duduk Paroi. Sekali-sekala waktu subuh ada juga saya datang solat di sini, tapi saya pakai mask. Macam itulah. Saya segan juga dengan jemaah-jemaah wanita. Alhamdulillah kalau solat subuh jemaah wanita pun ramai. Ujung sampai ujung penuh lah biasa. Kadang-kadang ada barisan yang kedua. Tapi selama saya datang masjid ni, saya nak sangat datang dekat tengok mihrab ni. Sebab kan kita itai daripada belakang je kan. Subhanallah, cantik sangat mihrab ataupun hiasan hadapan ni. Lepas tu, Masya Allah, saya kebanyakannya kalau subuh tu dengan anak-anak kita surau dalam taman. Jadi tamannya sebelah situ saja. Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi saya ucap terima kasih kepada pihak masjid Qaryah Paroi Jaya, Seremban Negeri Sembilan, sebab sudi jemput. Biasanya kan kita bila dekat, biasa saya dijemput jauh. Saya selalu lalu masjid ni kan, terlintas juga. Dulu saya mengajar di masjid ni seminggu sekali ataupun 2 minggu sekali, begitulah. Ada kuliah tahun 2017, 18, 2016, ada bilik kuliah kan. Siapa yang pernah hadir kat bilik kuliah tu? Masya Allah, hajar-hajar. Subhanallah. Dan saya dah bagi tahu pada tim, bila saya dijemput di Negeri Sembilan, saya akan jumpa wajah-wajah yang saya rindui. Wajah-wajah yang banyak memberikan sokongan, dorongan dan kekuatan pada saya di peringkat awal saya mulakan dakwah. Betul tak tidak? Subhanallah. Kalau saya tengok wajah-wajah ni, kebanyakannya adalah wajah-wajah yang biasa. Kita dah mula berkasih sayang sejak sekian lama. Kita dah kenal lama. Ibu-ibu beri peluang kepada orang muda. Saya lebih 10 tahun dah di Negeri Sembilan. Daripada tahun 2010 saya dah mula mengajar di masjid, di surau, di balai raya sekitar Negeri Sembilan. Maksudnya masyarakat ataupun ibu-ibu, wanita-wanita Negeri Sembilan lah yang menerima saya peringkat awal daripada tak reti mengajar. Beri peluang. Macam-macam ni wajah-wajah ni yang aturkan majlis sampai ialah Podiksen, Linggi, sampai ke Pasir Besar, sampai ke Jempol, hampir seluruh Negeri Sembilan, Jelebu ke Kuala Pilah ke masjid-masjid surau, saya mengajar ada seminggu sekali, 2 minggu sekali. Kita belajar kitab sampai habis kitab, masuk pula kitab lain. Daripada pengalaman hampir 10 tahun ataupun 8 tahun macam itulah mengajar di sekitar Negeri Sembilan, barulah saya ada keyakinan, bukan sekejap, 8 tahun ke 10 tahun, baru ada keyakinan untuk menyampaikan ilmu secara terbuka. Itu pun ada dorongan orang-orang tertentu. Jadi Alhamdulillah, terima kasih sangat kepada wanita-wanita, ibu-ibu, kakak-kakak, terutamanya di Negeri Sembilan yang telah memberikan kepada saya satu permulaan perjalanan yang sangat indah. Masya Allah. Makcik-makcik, makasih Ustazah, bagus Ustazah teruskan gini. Sampailah saat saya bagi tahu kepada semua masjid yang saya terikat, saya dah tak dapat mengajar lagi di masjid, di surau, di balai raya. Ada yang kecewa, ada juga yang marah. Lama-lama semua faham. Susah dah saya nak terikat dengan jadual tetap seminggu sekali, 2 minggu sekali. Dan bila dapat jumpa hari ni, semalam saya cek, tim terlepas pandang tak buat promosi, tak buat marketing, tak buat posting di Facebook. Pagi tadi saya baru cek balik, tak buat, saya terus buat. Saya pun ceramah panjang sikit lah pada tim. Saya kata, kalau ada jemputan Negeri Sembilan, inilah jemputan yang paling perlu diberi perhatian. Ini negeri saya, ini tempat saya, anak-anak saya lahir, tempat saya cari rezeki, tempat bertapaknya permulaan dakwah saya. Jadi mereka ini adalah keluarga. Ibu-ibu inilah yang sebenarnya sangat ikhlas menerima saya ketika saya bukan ada nama, saya bukan dikenali, saya bukan siapa-siapa. Jadi
Itulah. Terima kasih banyak-banyak. Yang banyak sabar dengan saya dulu, kadang-kadang datang lambat apa. Dulu saya ceramah sehari 5 tempat. Pagi 2, lepas zuhur 1, lepas asar 1, malam 1. Berpindah-pindah. Dalam situasi yang saya tak ada pembantu, tak ada PA, tak ada yang bawa sendiri. Tu kadang-kadang datang penat, kadang-kadang lambat, urus anak lagi. Tapi semua itulah kekentalan tu Allah berikan. Boleh tahap ini bukan tahap dibanggakan, tetapi saya syukur dan saya nak bagi tahu, insya-Allah ada bahagian pahala untuk ibu-ibu semua. Ada bahagian pahala, ada bahagian kebajikan. Sebab ibu-ibu antara pendorong saya peringkat awal yang memberikan saya keyakinan untuk sampai ke tahap ini, insya-Allah. Jadi pahala-pahala tu saya juga niatkan, kalau Allah beri, Allah terima sedikit pahala saya di jalan dakwah ni, ya Allah berikanlah buat para ibu, para wanita, kepada semua yang bersama-sama dalam perjalanan dakwah ini. Alhamdulillah. Apa khabar semua? Baik, sihat walafiat, masya-Allah. Okey. Dan alhamdulillah, walaupun last minute buat pengumuman, buat bahan, alhamdulillah kehadiran juga tidak kurang ramainya. Terima kasih. Bila tahu ni program ni? Dah lama ke? Oh, ada yang tahu minggu lepas sekian-sekian, tetapi bahan dalam WhatsApp macam itulah kan. Jadi alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak ucap terima kasih pada Puan Hajah Siti Salbiah binti Zahari. Saya tak pasti beliau bekas guru ke, bekas pensyarah ke kan. Dia punya cakap tu lantang, sebiji-sebiji, penuh keyakinan. Wallahu alam. Biasanya ibu-ibu semua suara lantang kan. Tak perlu bekas-bekas apa. Semua para wanita suara mesti kuat dan jelas, insya-Allah. Terima kasih kepada Dr. Haji Osman bin Mansur, pengerusi masjid dan barisan ahli jawatankuasa masjid. Dan terima kasih pada ustaz-ustaz saya nampak ada di belakang, segan saya, orang alim, orang soleh, AJK masjid, mungkin imam-imam ke, Bilal ke, masya-Allah. Seterusnya muslimin-muslimat yang hadir menonton secara live. Tadi ada bunyi okey. Awak buat saya nampak besar, kecilkan saya. Ya, bukan di Zoom jadi saya nampak besar. Kalau kecil kan comel. Gitu kan. Masya-Allah. Buat je macam biasa, yang tu pun sama. Okey. Alhamdulillah, kita memuji Allah kerana Allah memilih kita. Mustahil untuk kita ada di rumah Allah kalau bukan sebab Allah sayang pada kita. Kalau bukan sebab Allah pandang kita dengan pandangan rahmat, pandangan kasih sayang, pandangan cintanya, pandangan belas kasihan, pandangan pengampunan, Allah tak pilih kita untuk berada di rumahnya. Kita nak jemput tak musuh, orang yang kita benci, orang yang sakiti kita, orang yang menzalimi kita datang rumah kita? Kita tak jemput. Kalau dia nak datang, macam-macam alasan kita bagi. Tapi apabila orang yang kita sayang, yang kita suka, kita pujuk-pujuk, kita tanya bila nak datang. Dan bila orang yang sayang, orang kita sayang nak datang, kita masak, betul tak? Kita buat hidangan yang terbaik. Masya Allah. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mendatangi ataupun hadir ataupun ke rumah Allah, siapa yang pergi ke rumah Allah, maka Allah lah yang berhak melayaninya. Dia adalah tetamunya Allah. Kita sebut tetamu Allah ataupun duyufur Rahman, kita bayangkan tanah suci, betul atau tidak? Tetapi yang sebenarnya, mana-mana yang datang ke rumah Allah, yang hadir ke rumah Allah, solat ke, hadir kuliah ke, dia datang ke rumah Allah, dia adalah tetamunya Allah. Kerana tuan kepada rumah ini adalah Allah. Rumah Allah, Baitullah, Masya Allah. Masjid, tempat bersujud kepada Allah. Musalla, tempat untuk kita solat. Masya Allah. Jadi sekarang kita sedang bertamu di rumah Allah, maka kita jaga adab, kita jaga akhlak. Tadi kita masuk, tangan kaki kiri ke kaki kanan? Alhamdulillah. Allah perhati, malaikat perhati bagaimana adab kita masuk ke rumah Allah. Kemudian kita baca doa tak? Alhamdulillah. Mungkin ada yang belum baca, kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah
bagiku pintu-pintu rahmatmu, pintu-pintu pengampunanmu, kasih sayangmu, penjagaanmu, rezekimu. Ya Allah, bukakanlah bagi kami pintu-pintu syurgamu. Nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Alhamdulillah, Masya Allah. Muslimat, mudah-mudahan Allah pilih kita dalam kesibukan, dalam kepenatan, dalam ketuaan. Sebab ramai orang tua warga emas, tua tu tak ada masalah. Itu satu rahmat yang besar bila kita boleh menjejaki usia tua. Sebab di sana ada hadis Nabi. Sebab itu jadi orang tua kena bangga, kena syukur, kena alhamdulillah aku dah tua. Macam tu. Walaupun kebanyakan kita tak nak tua. Sebenarnya tua tak ada masalah. Nampak tua tu jangan. Nampak tua. Tua tu tak ada masalah. Memang tua lah. Tapi macam saya tengok ibu-ibu depan saya ni tak nampak tua pun. Duduk tegap, senyum manis, kerja tak berhenti, masak, macam-macam, betul kan? Tenaga muda, semangat muda. Tak nampak tua. Sebab itu kita cakap tua tak ada masalah. Nikmat, rahmat Allah. Sebab Nabi sebut apa? Antara sebaik-baik di kalangan kamu, orang yang terbaik di kalangan kamu adalah orang yang panjang umurnya dan kekal dalam kebaikan. Sebab itu antara saya dengan ibu lebih banyak pahala, lebih banyak ibadah, lebih banyak sabar dalam hidup, lebih banyak pengalaman, lebih banyak liku-liku yang dah dilalui. Umur saya tahun 2024 ni 41. Ibu-ibu ada umur 60 lebih. Siapa 60 lebih angkat tangan? Oh, ramai 60 lebih. Nampak macam 40 lebih, 30 lebih je belaka. Okey, siapa yang umurnya dah 80 lebih? Ada tak yang hadir 80 lebih? Insya-Allah. Macam ada tak ada? Ada. Ada 80 lebih. Masya Allah. Ini paling muda ni di kalangan kita, 80 lebih. Barakallah. 70 lebih? Masya Allah. Ramai-ramai 70 lebih. Tadi 60 lebih ramai. 50 lebih, 50 lebih? Ni pasukan yang paling ramai ni. Masya Allah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allah memandang kita pada saat ini dengan pandangan kasih sayangnya. Sebab itu kita boleh jadi tetamu. Ini bukan nak perasan-perasan ni. Yang menghadirkan kita di sini Allah. Yang memudahkan perjalanan kita tadi Allah. Yang membuatkan kita tahu ada majlis ini Allah. Yang melampangkan urusan kita sampai kita boleh hadir Allah. Yang menetapkan nama kita, roh jasad kita pada saat ini berada di rumahnya ini adalah Allah. Semua ini kehendak Allah. Kita pun tak terfikir, kita pun tak tahu, sekarang kita sedang berada di rumahnya yang sangat indah ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Selawat dan salam buat junjungan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, tajuk kita ibu-ibu sekalian, didik anak cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bila dapat tajuk ni, saya tanya PA. Saya kata, kamu bincang tak pasal tajuk? Saya tanya, bincang juga kalau diberi tajuk. Kalau kuliah duha, kamu dah tahu dah 90% adalah warga emas belian. Betul atau tidak? Jadi biar tajuk sesuai dengan kalau nak sebut cucu pun tak didik sangat pun cucu kan. Jumpa sekali-sekali. Sebab kadang-kadang tajuk yang sesuai, contohnya hijrah ke alam barzah. Contoh. Maksudnya saya bukan salahkan pihak masjid. Pihak masjid akan fikir tajuk yang terbaik. Tapi kita yang berpengalaman dah turun banyak tempat. Jadi kalau saya fokus tajuk bab didik anak, makcik-makcik cuma tengok muka saya je kan. Nak tunggu habis, nak selfie. Gitu. Lebih kurang. Kita niat memang kerana Allah, datang kerana Allah, nak dapat rahmat Allah, datang cari ilmu kerana Allah. Cuma kalau saya fokus tajuk didik anak cara Rasulullah ni, dia kurang ngam sikit lah. Dan saya sendiri nak menyampaikan pun kurang ngam. Saya tajuk ni selalu bawa, tapi bila audiens muda,
Lagi-lagi bila buat hari bekerja, ramai ibu-ibu muda tak dapat datang. Jadi ibu-ibu kurang muda lah yang datang. Kalau nak buat didik cucu cara Rasulullah, pun cucu jumpa sekali-sekala je. Kalau jaga pun cucu kat rumah tu pun, maksudnya mak dia lah yang mendidik. Kita lebih kepada tak larat lah nak didik betul-betul. Masya Allah. Jadi saya minta izin untuk saya akan guna buku ni, Mendidik Gaya Rasulullah. Tetapi ia lebih kepada umum. Cara Rasulullah berkomunikasi, cara Rasulullah bagaimana nak menegur bukan hanya pada anak, nak tegur keluarga, nak tegur kawan-kawan, nak memberi nasihat kepada orang yang lebih tua contohnya. Maksudnya umum, bukan fokus kepada anak. Cara mendidik Rasulullah. Boleh ya? Tajuknya Mendidik Gaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, alhamdulillah. Bermula dengan keistimewaan dan kelebihan baginda yang amat sempurna. Jadi ceritanya hari ini kita akan berkongsi berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dan kita bersangka baik dengan Allah, sebagaimana firman Allah dalam hadis qudsi, ana inda zanni abdi bi. Ikut saya. Ana inda zanni abdi bi. Inna inda zanni abdi bi. Maksudnya adalah Allah berfirman, aku sebagaimana sangkaan hamba-hambaku. Saya nak tanya muslimat ibu-ibu, agak-agak kita boleh masuk syurga Allah ke tidak? Rasa-rasa boleh masuk syurga tak ni? Lepas mati, rasa-rasa boleh jawab tak soalan munkar nakir? Rasa-rasa lepas mati dalam kubur, best tak dalam kubur besok? Menakutkan ke, membahagiakan ke, menggembirakan? Rasa-rasa syok tak duduk dalam kubur besok? Rasa-rasa di padang mahsyar kelak kita berada tak di bawah naungan Allah? Kita dapat tak meniti titian sirat? Agak-agak rasa-rasa boleh tak masuk syurga Allah? Agak-agak boleh tak kita tak perlu dihisap terus masuk syurga Allah? Perkataan yang saya guna masih tak dengar? Masak lafon lah tu. Dah okey dah. Saya kena maybe sebab dia tak sesuai dengan mic. Lepas tu dah penuh dah mic ni. Yelah dah 4. Mana nak buka? Tak bisa. Ya, tapi dia jadi tak comel. Mungkin lain kali kena buat color. Dah tahu color hujung ni, color hujung tu apa? Tahu mana yang nak buka. Faham Okey. Gitu. Sampai dah 2 mic dah tukar tambah, dah jadi 5 mic ni Okey. Jadi subhanallah, muslimin muslimat, saya sebut okey. Saya sebut perkataan rasa-rasa, agak-agak, boleh tak, itu kan perkataan ragu-ragu, betul tak? Rasa-rasa boleh masuk syurga, agak-agak boleh kot nak titian sirat, agak-agak bolehlah, rasa-rasa agak-agak. Subhanallah, bila Allah berfirman, ana inda zanni abdi bi, aku sebagaimana sangkaan hambaku. Ada ramai macam makcik jumpa saya kan, ustazah, makcik ni takutnya lah nak mati, makcik ni banyak dosa, makcik ni tak tahulah ni boleh ke tak ni, dosa-dosa lama gini-gini, takutnya lah, tak tahu nanti time sakaratul maut keluar, tak tahulah makcik ni macam mana, boleh tak tahan sakit, tahan tak tahan memang tetap akan mati, tetap akan sakaratul maut. Subhanallah, sampai satu peringkat kita kena mengajar diri kita yakin, bukan perasaan. Sebab Allah mengajarkan kita, aku sebagaimana sangkaan hambaku. Jadi kita yakin dalam berdoa, ketika kita minta, ya Allah kurniakanlah syurga buat ibu ayahku, yakin Allah akan beri syurga buat ibu ayah kita tanpa ragu-ragu. Dan antara ciri-ciri orang yang yakin ada dia tak pernah berhenti berusaha.
Tapi lepas doa, yakin, lepas tu dah tak doa dah. Dah yakin dah hari tu, kira confirm syurga lah tu. Itu tanda-tanda dia tak yakin. Itu adalah perasan, bukan yakin. Sebab itu dia tanya, apakah ciri-ciri ahli syurga? Orang yang tidak pernah berhenti dan bersungguh-sungguh buat amal ibadah, itu ciri ahli syurga. Apakah ciri-ciri doa kita dimakbulkan? Dia tidak pernah berhenti berusaha untuk mencapai doanya tu. Itu ciri-cirinya dan nampak pada usaha. Sebab itu orang yang yakin, dia sentiasa berdoa dan meminta dengan Allah dan tanpa ragu-ragu. Bila kita sebut insya-Allah husnul khatimah, sangka baik dengan Allah, Allah akan bagi kita husnul khatimah. Masa doa, ya Allah berikanlah aku husnul khatimah, mati dalam keadaan sujud kepadamu ya Allah, mati ketika solat, mati ketika aku tengah baca Quran ya Allah, mati ketika puasa ya Allah, mati ketika amal soleh. Itulah puncak kebahagiaan hidup kita di dunia, apabila kita meninggalkan dunia dengan kematian dan berpisah dengan dunia dengan penuh indah. Masya Allah. Jadi bila minta dengan Allah penuh harap dan yakin bahawa Allah akan kabulkan. Ya Allah, berilah syurga buat suamiku ya Allah. Doa tak untuk suami? Mana lagi sungguh-sungguh? Doa untuk diri sendiri ke untuk suami? Dua-dua sungguh-sungguh kan? Mana lagi bersungguh-sungguh? Doa untuk suami ke doa untuk anak-anak? Kebanyakan ibu-ibu wanita dia akan doakan lebih kepada anak-anak. Dan banyak wanita tak sebut suami pun dalam doa dia. Bila saya sebut ni baru terfikir, betul lah, janganlah doa untuk suami. Biasa ya Allah kurniakanlah syurga buat kami gitu je lah. Tapi untuk anak dia khusus, buat anak-anakku ya Allah. Tapi kalau kita dapat buat, bukan tapi, kena buat. Sebab apa kebaikan yang kita doakan untuk suami, confirm kita dapat. Kalau kita doa, ya Allah kurniakanlah ya Allah syurga buat suamiku ya Allah, kurniakanlah dia syurga buatmu ya Allah. Buatmu pula. Ya Allah kurniakanlah syurgamu buat suamiku ya Allah. Apa yang berlaku pada kita? Kita akan dapat didoakan oleh malaikat dan diaminkan oleh malaikat, dan malaikat akan mendoakan, ya Allah berikan apa yang dia doakan, berikan kepadanya ya Allah apa yang dia doakan. Memang doa yang paling susah. Kenapa kita hampir lupa doa pada suami? Sebab dia yang banyak membuatkan kita sedih, kecil hati, geram, tak habis sampai ke tua, sakitkan mata, keplekak bergulung lagi, pinggan tak basuh. Bukan nak tolong angkat kain, hujan dah turun. Kita datang pergi kuliah, hujan turun, dia tak angkat. Bila tanya, bang kenapa dah tak angkat? Awak tak pesan? Takkan nak kena pesan lagi, dah tua-tua macam ni. Awak tahu hujan turun, awak tolong nak angkat. Kan saya angkat, awak marah. Aduh. Ramai sangat wanita warga emas luah masalah, bergaduh dengan laki. Dulu Ustazah tak gaduh macam ni, tak tahu makin tua makin banyak benda gaduh. Kalau dulu kau dah pergi masjid, nunggu-nunggu balik, kenapa lambat? Sekarang dia tidur pun tak apalah kat masjid tu. Dah balik, macam tu kan. Cepatlah pula balik. Tak duduk zikir-zikir ngaji Quran dulu. Macam tu kan. Ini macam-macam lah, monopos lah, popos macam-macam pos ada, macam-macam ujian berlaku di usia emas. Ada anak tu, dia cakap macam ni, Ustazah, macam mana mak ayah saya ni? Kenapa? Mak saya sebenarnya saya membesar tak maki. Umur 60-70 ni keluar maki hamun pada ayah. Saya pun kena maki Ustazah. Tak tahu kenapa. Saya pun terus cakap, kemungkinan mak ni masa membesar, masa kecil dia pun kena maki juga. Tapi dia boleh sabar sepanjang masa dia muda, dia ada kekuatan untuk sabar, tahan diri. Dan sekarang bila dia dah separuh akal, dia dah tua, umur 70 lebih, dia kembali semula, tekanan yang dia dapat masa kecil tu keluar masa umur 70 lebih. Bila saya cakap macam tu, dia kata, betul Ustazah, mak saya pernah cerita, dia membesar dalam keadaan kena maki dengan mak ayah dia, tapi dia jaga lidah dia, takkan maki anak, sebab itu nekat dia. Sebagaimana perik dia kena maki dengan mak ayah, dia tak nak ulang pada anak. Tapi bila umur dia dah 7 lebih,
Kewarasan akal dah tak sama dah, dan kekuatan emosi mental tak sama dah macam masa muda boleh tahan diri. Dia keluar. Lepas tu saya tanya, macam mana ayah kamu? Ayah pun sama naik dah sekarang. Lepas tu dia orang okey tak, saya tanya. Dia orang boleh makan sama tak? Itu yang saya pelik. Bila makan boleh sama. Dia orang duduk satu bilik lagi tak? Satu bilik lagi. Saya cakap itu bahagia, kamu jangan risau. Tapi dia orang bila gaduh tu naik tinggi suara, tak apa. Itu adalah bahasa cinta pada usia umur 7 lebih. Saya bukan kata pada semua. Pada setengah orang. Saya kata, saya dah habis nasihat. Pada tahap macam ni, nasihat ke, nak minum air tawar ke, apa ke, yang ada adalah kamu perlu sabar je dengan mak kamu. Kamu anggap mak kamu sedang sakit. Dan dia bukan akan semakin pulih. Boleh jadi dia semakin tua, semakin hilang ingatan dia. Dia punya childhood trauma tu, sakit dia tu, dia keluar ke Dian. Awak teruslah sayang seperti biasa, dan anggap seperti orang yang hilang kewarasan. Jadi kamu akan boleh sabar. Dia kata, betul Zazah, saya fikir macam tu je saya boleh sabar. Saya balik lambat sikit kena maki. Saya tak makan habis pun kena marah macam apa. Dulu mak saya bukan macam ni. Sebab itu bila kita ada ilmu dan kita faham sikit perkara-perkara macam ni, kita tak mudah nak menghukumi, menghakimi dan nak judge orang. Ada kes-kes yang begini banyak. Jadi Masya Allah ibu-ibu, sebenarnya antara nak sebut kewajipan isteri lah, mendoakan suami. Suami yang masih ada dengan suami yang telah meninggal dunia. Siapa yang masih ada suami, angkat tangan. Jangan tak ngaku, angkat tangan. Tinggi-tinggi. Oh, kebanyakan ada suami lagi. Sejuk ke panah hati tengok muka suami? Masya Allah, bagusnya Negeri Sembilan. Romantik. Oh, sejuk kejap, panas kejap. Sejuk panas. Maksudnya suam lah. Subhanallah. Tengok muka suami. Jemu tak tengok muka suami? Tak jemu. Kadang-kadang rasa tak nak tidur je. Sebab kalau tidur rasa rugi masa sebab tak tengok muka dia. Tidur. Subhanallah, kalau masih ada perasaan begitu, tengok muka suami, senyum, alhamdulillah, itu luar biasa. Ada orang tanya, macam-macam, Ustazah macam mana? Bukan sejuk tak ada, suam tak ada, serabut je ada. Saya kata, makcik banyakkan doa je untuk suami. Lama-lama makcik akan sejuk hati melihat dia. Makcik doa supaya dia jadi ahli syurga. Nanti Allah beri dia akhlak bakal ahli syurga. Allah beri dia wajah bakal ahli syurga. Wajah yang sejuk mata memandang. Sebab kadang kita banyak mengeluh, tapi kita kurang berdoa. Kita banyak komplain, tapi kita kurang berdoa. Buat berapa kali kita akan rasa sayu tau. Kalau doa memang khusus untuk suami. Ya Allah, kasihanilah suamiku. Ya Allah, janganlah engkau timpakan dia kesusahan. Ya Allah, aku sayang sangat suamiku. Ya Allah. Mungkinlah kau dah tua sangat, macam geli sikit nak sebut sayang. Ya Allah, berkatilah seluruh kehidupannya. Ya Allah, dia susah payah cari rezeki. Ya Allah, mana-mana perangai dia yang buruk tu, ya Allah, saya pejam mata je. Ya Allah. Dalam doa tu terbayang sikap buruk suami. Tu yang tak bersungguh sangat doa tu kan. Ya Allah, kurniakanlah syurga tanpa dihisap buat suamiku. Ya Allah, jadikanlah dia yang pelindung dan membimbing kami ke syurgamu. Ya Allah. Doa kebaikan untuk suami, kita yang dapat, anak pun dapat. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Okey, kita nak pergi kepada keistimewaan dan kelebihan baginda yang amat sempurna. Okey, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Okey, ini firman Allah, baca sama-sama boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Sadaqallahul azim. Demi sesungguhnya adalah bagi diri kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang terbaik.
Berkata Imam Abu Hasan Ali bin Muhammad Al-Mawardi Al-Basri Al-Baghdadi, ketua para qadi pada zamannya, yang mana ia lahir pada 364 Hijrah dan meninggal pada tahun 450 Hijrah. Semoga Allah merahmatinya. Dalam kitabnya yang berjudul Petunjuk Kenabian, A'lamun Nubuwah, dalam bab yang ke-20 dan lainnya, beliau memperkatakan mengenai kelebihan dan keistimewaan yang Allah khususkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya ialah, subhanallah. Okey, kita dengarkan. Antara kelebihan khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah seluruh nabi merupakan hamba yang terpilih dan terbaik untuk Allah mentaklifkan mereka agar melaksanakan perintahnya. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka daripada sebaik-baik unsur kejadian dan memelihara nasab mereka daripada sebarang celaan dan memelihara kedudukan mereka daripada dipertikaikan. Semua jiwa dapat menerima mereka dan sanubari juga turut ikhlas terhadap mereka serta mudah menerima dakwah dan mentaati arahan-arahan mereka. Sesungguhnya petanda kenabian pada Rasulullah adalah nyata. Buktinya adalah ketara. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih baginda Rasul selepas menyucikannya daripada perkara yang mencemarkan. Maka ternafilah sebarang tomahan dan selamatlah daripada mata yang memandang rendah menghinanya. Akal tidak akan menolaknya dan hati pula tidak menafikannya, dan jiwa juga akan berasa jinak dengan baginda. Baginda sememangnya disediakan, iaitu diciptakan dengan semurni-murni akhlak dan seindah-indah budi pekerti. Kepribadian baginda melayakkan mendapat kedudukan yang paling tinggi kerana akhlak merupakan asas yang membawa kepada kedudukan yang selayaknya dan dijauhi daripada berlawanan dengannya. Okey. Memanglah kalau baca buku rasa boring je. Saya baca tu sebagai mukadimah, nak menyatakan di antara tanda-tanda kehebatan ataupun kemuliaan Nabi kita adalah terletak pada akhlaknya. Terletak pada akhlaknya. Jadi kesempurnaan Nabi kita pada akhlaknya. Dan kita tahu Nabi SAW bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Dan Nabi bersabda, "Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli." Yang paling baik di kalangan kamu, yang paling sempurna imannya di kalangan kamu, sebaik-baik manusia di kalangan kamu. Kita tak tahu siapa sebaik-baik manusia ni. Kita tak tahu siapa sebaik-baik wanita sekarang ni. Tapi Nabi bagi tahu, sebaik-baik di kalangan kamu adalah orang yang paling baik akhlaknya dengan ahli keluarga. Di manakah kedudukan orang yang berakhlak mulia? Nabi SAW bersabda, orang yang paling rapat denganku di akhirat kelak, yang paling dekat dengan Rasulullah adalah orang yang paling berakhlak mulia. Dan Nabi bersabda lagi, kedudukan orang yang berakhlak mulia menyamai kedudukan ahli solat dan ahli siyam. Kedudukan orang yang ahli solat, solat malam, solat sunat, solat sangat menjaga. Nak capai kedudukan ahli solat, dipanggil masuk ke dalam pintu babus solat, susah. Kemudian ahli siam, puasa sunatnya, puasa Nabi Daudnya, puasa Isnin Khamilnya, puasa Ramadan dijaga, bukan senang. Tetapi dengan memiliki akhlak yang mulia, boleh menyamai kedudukan ahli solat dan ahli qiyam. Dan banyak dalil, bahkan ada kitab-kitab yang banyak menceritakan kelebihan orang yang mempunyai akhlak yang mulia. Dan paling susah kita nak jaga akhlak dengan ahli keluarga, betul atau tidak? Paling susah nak jaga akhlak, nak jaga air muka dengan suami. Betul atau tidak? Kalau kita kerja dekat office 8 jam, kita boleh senyum 8 jam. Senyum. Kalau kita ada kenduri kahwin, kita tuan rumah, kita boleh senyum 1000 orang kita senyum. Padahal sakit pinggang dah, sakit itu, dengan lapar, dengan itu, dengan tak rehat dah seminggu. Tapi boleh senyum. Habis tetamu balik terus masam. Awak, saya nak cakap sikit. Kenapa awak lari tadi? Saya sorang-sorang layan tetamu. Oh, lain terus dah. Maksudnya padahal apa salah sambung sikit lagi, nak katanya susahnya nak jaga emosi.
Masa kerja, bos marah pun keluar daripada bilik bos, boleh senyum. Lepas tu, kawan-kawan tanya, kau ni sabar kena marah pun boleh senyum? Aku ni memang dilahirkan penyenyum. Lahir-lahir je senyum. Ibaratnya. Wajah aku ni memang macam ni. Senyum tak senyum macam senyum. Tapi, on the way balik rumah, nampak je atap rumah dah lain macam dah. Dah masam dah. Sebelum balik, 8 jam tempat kerja sihat, cergas. Okey, jumpa lagi dah. Macam tu lah, contoh lah. Besok, okey. Semangat, semangat, semangat. Oh, gitu. Balik rumah, nampak dah kawasan rumah apa semua terus. Tua 10 tahun. Jumpa kawan muda 10 tahun. Lagi kalau ngumpat, berdiri tak rasa. Tak lengoh berdiri. Semayang, lama sikit iman semayang rasa lengoh. Tapi kalau cakap pasal orang, jumpa pula dekat pagar, kan tak ada tempat duduk, boleh tu berdiri lama. Benda tu datang daripada dalam. Bila dengan suami itu tak larat, ini tak larat. Awak ni, dah lah jangan nak sentuh-sentuh saya lah. Sentuh pun tak boleh. Banyakkan istighfar. Gitu dengan suami. Minta maaf ya. Saya dulu pun ni cara rumah tangga. Banyak warga rumah datang mengadu masalah. Pakcik-pakcik datang ngadu. Saya isi saya tak apalah kena rasuk. Dia kata isi je kena rasuk. Sebab apa? Asyik bertempik, tinggi suara, sentuh pun tak boleh macam karen. Tapi elok pula dia peluk cucu dia. Cucu kan main boleh cium peluk. Saya nak juga, dia kata. Saya luar nampak tua, dalam muda lagi ni Ustazah. Saya pun cakap pakcik bawa je lah makcik pergi jumpa doktor. Ini hormon tak stabil. Tapi memang betul ya, wanita sangat mudah terganggu hormon, tak sama dengan lelaki. Ramai wanita dia tak akui ataupun dia tak nak rawat. Tapi bila jumpa doktor, buat rawatan hormon sekejap saja, ada proses dia stabil balik. Sebelum tu macam karen jadi magnet balik dah nak rapat-rapat dengan suami. Dia bukan buat-buat. Ramai wanita bukan buat-buat. Rimah dengan suami, serabut dengan suara dia, rasa macam geli apa semua. Dah mula tidur katil asing mula-mula, lepas tu bilik asing. Ramai mana warga emas tidur bilik asing. Ramai anak-anak mengadu, mak ayah dah tak tidur sama, kami tahu. Tapi time kami balik, dia orang masuk, kami boleh cam lah bilik tu memang mak duduk, contohlah. Boleh tahu. Sebab apa? Tidak mahu merawat. Kalau tak dirawat, dia bukan pulih sendiri, makan masa lama. Rupanya bila merawat je, bila buat dengan cara yang betul, boleh pula jalan pimpin tangan dah tua-tua. Pergi makan berdua-duaan, kedai makan, suap-suap lagi. Pernah pergi, kita selalu tak? Bukan selalu. Kita bila pergi kat Mekah, Madinah, nampak tak ramai orang-orang India, orang tua, orang Arab-Arab, tua-tua, pimpin tangan tak? Kadang-kadang saya tengok warga-warga lain, maksudnya orang luar lah. Ya Allah, tua-tua, suami isteri jalan pimpin tangan, pimpin, kadang pimpin bau. Bukan dibuat-buat. Begitulah mereka, kehidupan mereka. Ada orang Melayu kita macam tu. Tapi orang Melayu kita ni kadang-kadang nunjuk-nunjuk. Mudah sangat nak menghakimi riak, nunjuk-nunjuk kebahagiaan. Padahal pegang tangan tu benda yang normal je suami isteri. Tapi dalam masyarakat kita, dia dilihat macam berlebih-lebihan. Tapi suasana begitu kita nampak biasa sangat bila di Mekah Madinah. Suami isteri pimpin tangan tu biasa. Masa dia orang jalan, tawaf, kita tahulah tawaf tu tak boleh lah. Tapi ada dia orang pegang, tak batal wuduk, dia orang pimpin tangan je masa tawaf, betul tak? Masa sa'i, pimpin tangan, tua, muda. Masya Allah, kita tengok mereka bersama-sama berpimpin tangan dalam melakukan ibadah. Masya Allah. Muslimat sekalian, wajah yang manis, Nabi SAW sebut, jangan kamu mengambil remeh, memandang remeh amalan kebajikan walaupun berwajah manis. Berapa jam kita boleh wajah manis dengan suami dalam tempoh 24 jam? Boleh tak daripada pagi sampai malam senyum je? Pernah macam tu? Ada yang, saya tak cakap siapa lah, tapi ada yang Daya Ilin tu pun saya tengok rasa umur 60-70 juga rasanya. Bukanlah maksud saya senyum tak berhenti masak, jemur kain, bukan. Maksudnya emosi kita tu, satu hari tu kita boleh senyum, wajah tu manis, sedap mata memandang.
Betul tak ujian mesti ada? Ada je benda yang tak kena yang membuatkan suara kita tinggi sikit ataupun pinggan siapa tak basuh ni ya? Padahal duduk 2 orang je kat rumah tu buat-buat tanya. Kat semalam pun saya tanya soalan yang sama. Padahal tandas tu kami berdua je guna. Siapalah tak tutup air paip ni? Saya pun ingat betul lah, saja je kan. Padahal boleh je cakap contoh elok-elok ke apa, dia terlupa tutup air paip kan. Selalu terlupa. Bukan, paip sekarang kan kadang keliru. Ingat tutup, rupanya buka. Gitu. Jadi Masya Allah. Allahu Akbar. Nak katanya susah. Tapi dengan kawan-kawan, kita boleh senyum manis. Walaupun dalam hati tu tengah sedih, tengah duka cita. Tapi dengan pasangan, dengan anak, kita tak boleh sorokkan emosi. Sedih tunjuk muka sedih, marah tunjuk muka marah, tak puas hati tunjuk muka tak puas hati. Tapi kat pejabat, punyalah tak puas hati kat bos, tak tunjuk muka. Ya cik, ada apa? Siap tanya lagi. Ada apa-apa perlu bantu? Kat belakang tu tak payahlah nyampah ke apa ke, tapi depan muka jaga. Sekali-sekala walaupun kita rasa ada benda tak kena, tak puas hati, tapi tetap jaga air muka dengan suami. Ini benda paling susah nak buat. Tapi inilah yang Nabi sebut, sebaik-baik dengan kamu orang yang paling baik akhlaknya dengan ahli keluarga. Tak boleh buat semua, kita cubalah buat sehabis baik. Satu saya nak sebut benda yang penting sebab saya tengok ramai ibu-ibu. Antara ujian berat ibu-ibu dan saya juga bakal menghadapi adalah ujian dengan anak menantu. Ini ahli keluarga. Dengan anak menantu. Anak menantu ke menghantu? Masya-Allah. Mak saya ada menantu 9 orang. Mak ayah ada menantu 9 orang. Adik bongsu saya tengah belajar lagi buat medik, jadi dia belum nikah. Yang lain 9 orang semua dah nikah. Umur mak saya tahun ni saya umur 41, jadi mak saya umur 62. Muda lagi kan. Saya anak yang kedua, adik-adik 10 orang. Cucu mak saya lebih kurang dalam 40 orang. 39 ke 40 ke 41, antara 3 tu lah. Ke 42 ke 43 saya tak ingat. Tapi cucu memang cecak 40. Ramai cucu mak saya kan. Sebab anak-anak kebanyakannya pun ramai anak. Saya paling ramai 7, yang lain 6, 5. Jadilah ramai. Okey, subhanallah. Jadi saya melihat bagaimana struggle mak ayah saya dengan menantu yang ramai, 9 menantu. Menantu perempuan, menantu lelaki. Di situlah saya belajar macam mana ibu ayah tunjuk contoh. Bila menantu, kena sabar dengan menantu, menyantuni menantu, buat baik pada menantu, memuji menantu. Subhanallah. 9 menantu, 9 anak orang lain. Betul tak? 9 perangai yang berbeza. 9 cara perangai, cara bercakap. Ada yang nak buat hal dia, ada yang ni 9. Mencabar. Saya tahu ibu-ibu pun sangat mencabar dengan menantu. Ada rasa menantu macam rampas anak kita dah jarang dah nak balik, anak kita bercuti, tak ajak dah kita, senyap-senyap pergi bercuti, tapi kita skodeng FB anak kita. Contoh. Subhanallah. Saya kan anak yang kedua, jadi saya adalah anak-anak yang permulaan mak saya nak menerima kehadiran orang luar, anak nak diambil orang. Masa tempoh bertunang, kami tak dibenarkan berjumpa, melainkan jumpa dekat rumah. Jadi suami saya sekarang kalau nak jumpa dia nak bincang apa-apa, kena datang rumah, cakap depan mak ayah. Ada satu ketika encik suami saya sekarang ni lah, itu bekas tunang saya lah, nak jumpa, lepas tu saya macam tak boleh kawal muka saya happy, faham? Tunang nak datang, dah lah memang tak boleh jumpa luar-luar, memang kena kontrol. Jadi muka tu tak nak kontrol, happy, senyum, macam suka. Lepas tu tanya mak nak masak apa? Mak nak masak apa ni? Mak saya, Kenapa suka sangat? Tak payahlah nak suka-suka sangat. Saya kan tak boleh suka. Oh salah suka. Okey, jadi muka tak boleh nampak suka sangat. Mak nak masak apa? Kenapa nak masak beria-berianya? Saya pun fikir, adakah cintaku terhalang? Oh gitu kan. Mak tak restu ke ni? Mak tak restu. Kau takkan bertunang. Ni dah selesai bertunang dah kan. Tapi bila masa tu kan, saya pun baca-baca, rupanya ibu ni ada rasa cemburu. Wajah anak ni mula dah berseri-seri. Soalannya cinta kasih saya anak mula berpindah kepada orang baru yang baru kenal berapa bulan. Dia yang melahirkan, mengandung, membesarkan susah payah, beri pendidikan.
Tiba-tiba macam tu je orang nak ambil kan. Orang yang ambil tu pula tak ada susah payah membesar, tak ada keluar belanja apa-apa. Dapat yang dah siap elok dah. Dapat yang dah besar elok, dah cerdik, dah habis belajar, yang dah pandai buat ini. Yang susah payahnya mak ni. Tiba dia dapat yang dah elok semua. Ui, barulah masa tu kan saya faham. Ya Allah, apa saya rasa macam memang wajar pun, dan saya tak boleh tunjuk. Walaupun sampai dah dekat nak kahwin, saya kena buat biasa-biasa, padahal tak. Macam seronok lah kan. Sukalah bila dah nak. Bukan suka macam mana, macam gatal sangat lah pula. Maksudnya itulah perasaan. Sebab itu saya cakap, saya faham ibu-ibu kadang ada konflik dengan menantu. Sebab ada perasaan tu. Kenapa jadi sensitif? Kenapa jadi emosi? Tetapi kalau anak tak faham perasaan ni, dia tak reti nak cover. Dia jadi gaduh pula dengan mak dia. Apa salah saya? Kenapa saya tak boleh nak dahulukan suami saya? Kenapa mak? Bukannya mak tu nak cakap tak boleh. Bukan tak boleh. Dengan mak, kau tunjuklah yang kau sayang mak. Ibarat mak ni nak cakap macam tu. Bila kau balik kampung, kau tunjuklah mak ni. Kalau kau tak rindu sangat pun, cakap je lah rindu. Ibaratnya mak tu nak cakap macam tu. Kan kalau pisah dengan suami rindu-rindu, tapi mak dah tua. Tetapi mak ni kadang tak reti nak cakap pada anak. Utamakanlah mak. Bukan selalu mak ni rasa utama. Ini balik rumah pun dengan suami duduk dalam bilik, lepas tu main phone. Mak duduk masak kat dapur, anak mulut manis. Memang rindu masakan mak. Sebab tu saya tak nak masak. Memang balik kampung sebab nak makan masakan mak. Tapi ada anak-anak, mak no masak mak. Memang saya rindu mak masak, cukup sekali. Yang lain kami yang masak, mak raja kami. Mak raja pula, mak permaisuri kami, ibarat macam tu. Okey, saya nak cerita kisah benar. Seorang ibu ni, Masya Allah, saya ada kawan. Kawan ni satu hari dia cerita pada saya, dia kata, Ustazah, mak kami, yang dia suami isteri ni dua-dua pasangan ustaz dan ustazah mengajar Al-Quran. Yang meninggal adalah mak kepada suami. Tapi bila mereka bercerita, mereka cerita pasal mak kami. Ustazah, mak kami meninggal dunia minggu lepas. Cerita ni cerita 4 tahun lepas lebih kurang. Ustazah, mak kami meninggal dunia, baru meninggal dunia pada hari Jumaat. Dalam solat, lepas solat subuh ke dalam solat subuh, lepas solat subuh taklah. Maksudnya hari Jumaat solat, saya tak ingat dah dalam keadaan macam mana lagi. Tetapi mak dia bukan ada sakit berat, bukan sakit tenan apa, macam umur 60 lebih ke 70 lebih, saya tak ingat. Maksudnya meninggal dalam keadaan yang kita boleh lihat tanda-tanda ciri husnul khatimah. Lepas tu yang ustaz ni pun cerita. Dia kata, Ustazah, kami agak rapat. Kami pergi rumah dia pergi rumah kami. Lepas tu anak-anak sekian-sekian. Dia pun kata, Ustazah, kalau Ustazah nak tahu, anak-anak kami ni tak kenal tempat lain, tempat berjalan. Dia duduk Negeri Sembilan, mak ni dekat Kedah. Kami tak pernah, kamera Highland pun kami tak pernah singgah lagi. Pada on the way kan, kalau nak balik Kedah. Bawa pergi jalan-jalan sini, kalau cuti sekolah ke apa, tempat melancong yang terbaik adalah rumah mak kami. Tempat melancong yang terbaik, tempat rumah mak kami. Dan bila kami balik ke rumah emak, kami tidak akan keluar ke mana-mana melainkan dengan mak. Walaupun masa raya, kami takkan nak beraya ke rumah kawan-kawan ke tinggalkan mak. Walaupun mak kata, kau nak pergi beraya, pergilah beraya. Tapi kalau mak tak ikut, kami tak akan pergi. Bahkan kalau nak pergi shopping ke apa, kami tak akan buat benda tu di kampung. Ni tak, kadang balik kampung tu lah anak keluar, pergi shopping lah, pergi situ, pergi sini. Ini bukan saya kata apa yang anak buat tu salah. Saya nak dengar dulu cerita saya sampai habis. Saya kata, ya Allah, sampai begitu sekali. Ya. Sebab itu bila mak demam je, kami akan balik. Mak sakit walaupun jauh. Macam rumah mak tu dia sebut, saya ingat dia sebut, macam rumah mak tu belakang rumah, padahal antara Seremban ni nak ke Kedah jauh. Kami akan usahakan setiap bulan mesti ziarah mak. Akhirnya saya tanya, apa amalan mak ni?
Apa amalan mak ni sampai anak menantu sangat sayang, menyantuni begini? Itulah sebenarnya keyword ataupun benda penting yang kita kena faham. Ustaz ni kata, Ustazah, mak saya seorang ibu yang saya tak tahu macam mana dia boleh menutup mata dia dengan apa saja kekurangan. Kita pula yang tak tahan tengok contohlah dengan ipar-ipar kan. Kita pula tak puas hati dengan ipar tu. Buat pada mak kita contoh. Jadi kadang anak yang meracuni mak. Mak geram kan? Bolehlah dia buat macam tu sendiri. Dia akan tutup mata melihat kekurangan anak menantu. Maksudnya dia macam seorang wanita yang fokus nak beri kebaikan-kebaikan. Tak apalah anak tak raih, tak apalah menantu ni tak sopan, tak apalah menantu ni pemalih, duduk dalam bilik tak keluar-keluar, tapi bila siap makanan tahu pula keluar. Menyusu anak, mentang-mentang ada anak kocik, lepas tu menyusu, alasan anak tu lah, pada anak tu dah tidur dah apa, dia sambung tengok phone, contoh. Sebab kita ada anak kocik juga kan, lama dan saya tak cakap negori ya. Okey, dia kata, Ustazah, subhanallah, jadi daripada menantu yang bermasalah, menantu yang tak elok, boleh jadi elok dengan akhlak ibu ni yang baik, yang kekal berdoa, doa. Dia punya senjata dia doa. Dan satu benda yang dia sebut, akhlak mak dia adalah Al-Quran. Dia sebut macam tu apa? Mak dia ni selain daripada adik-beradik ramai, saya tak ingat 12 orang ke macam tu lah, ramai. Mak saya bukan tak sibuk, Ustazah, adik-beradik saya ramai, orang susah, miskin, kadang pergi menoreh orang kampung. Tapi masa dia kalau bukan kerja, anak ibadah Al-Quran. Telefon, TV apa semua tak pernah tengok, Al-Quran. Sehingga kan kami kalau baca Quran, mak tengah masak apa, mak boleh betulkan mana-mana ayat. Kami sampai ingat mak ni macam hafal seluruh isi 30 juzuk Al-Quran. Tapi masa dia dengan Al-Quran sampai lewat malam, sampai awal pagi, bangun awal pagi baca Al-Quran macam tak mengantuk. Saya kata, ibu yang macam ni, walaupun dia tak banyak cakap, tak banyak bebel, tak banyak tulis, tapi dia ada hikmah. Dia cakap sikit je, anak jadi tunduk. Dia tak perlu merayu-rayu, mak sakit ni baliklah, mak nak pergi jalan ni, bawa baliklah, jangan. Dia tak pernah. Anak yang Allah beri keinginan untuk buat. Subhanallah. Apa kesimpulan kita ibu-ibu? Ini untuk diri saya juga. Kadang-kadang tu saya pun meminta, kalau Umi panggil tu jawablah. Saya pun fikir balik apa? Bila Allah panggil pun saya selalu menangguh-nangguhkan. Hayya Allah solat saya tangguh-tangguh. Cuma tak cakaplah nanti. Tapi anak kita cakap nanti, jap. Kita rasa nak marah. Umi panggil tak ada jap ya, nanti datang terus. Tapi kalau anak tu pandai jawab, masa Allah panggil, Umi pun tak jawab terus. Anak saya tak pernah jawab macam tu. Maksud saya, ibaratnya mesti apa yang berlaku dalam kita dengan anak, dengan menantu sebenarnya reflect pada diri kita. Reflect pada diri kita. Apa yang saya tengok mak ayah saya bila dengan anak menantu, ayah saya suka masak, mak saya nikah dengan suami saya masih belajar buat master kat UTM. Anak-anak semua nikah awal. Ada yang kebaikannya masih belajar, lepas habis belajar tak ada kerja. Pasangan memang tak ada syarat apa-apa, tak pernah letakkan berapa jumlah hantaran, tak pernah letak. Walaupun adik-beradik kami yang ada doktor ke, ada yang ada master ke, ada degree ke, semua mak ayah letak total serah. Ada yang bagi 2,000 ke, ada bagi 1,000, ada bagi 3,000, semua tak tetap. Daripada anak pertama sampai anak yang terakhir, tak pernah negotiate, serah kepada pihak lelaki. Latar belakang mak ayah tak pandang, tak ambil kira. Maksudnya yang penting akhlak, solat, ayah saya akan siasat bab tu je. Solat nombor 1, akhlak. Suami saya nikah dengan saya tak ada kerja, masih belajar, student. Apa mak ayah saya cakap? Rezeki lepas kahwin. Dah sampai masa dah nikahlah Asma. Mak mertua telefon saya, Asma tangguhlah dulu sekian-sekian. Tak apa, insya-Allah ada rezeki lepas kahwin. Sebab biasalah mak kepada lelaki mesti rasa malu, anak belum kerja, belajar kan. Tapi apa yang mak ayah buat? Mak ayah lah yang menyempurnakan keperluan. Masa tu menyewa lagi, pakai motor, sampai mengandung dah sangat 8 bulan. Mak pun balik, Asma balik, mak ayah ada beli kereta second hand ni. Saya bukan kata mak ayah saya orang kaya, tak.
Tetapi dia didik, bayarlah sikit-sikit, mak tolong gini-gini. Setiap anak mak ayah ni tolong, sampai kalau pun ada akhlak-akhlak yang tak elok pada anak menantu, mereka pejam mata, minta maaf lah saya puji, ayah saya dah meninggal dunia. Cuma yang saya tengok dengan menantu yang ramai, bagaimana nak uruskan adalah sejauh mana seorang ibu ni kuat menahan perasaan dia. Kalau diikutkan perasaan, banyak benda tak kena. Ini tak kena tu, ini tak kena ni. Sebab anak orang mana boleh nak bentuk. Ada perangai masing-masing. Tapi bila anak menantu balik, mereka suami isteri, masa arwah ayah saya ada lagi, melayani dan menyantuni menantu. Ayah kadang masak, ayah suka masak. Masak. Kita nak masak pun ayah tak bagi. Masya Allah, Allahu Akbar. Insya Allah kita cuba nekat. Walaupun tajuk hari ni mendidik cara Rasulullah kan. Saya ceritalah satu kisah Rasulullah. Rasulullah dengan Sayyidina Ali dengan menantu. Bagaimana Rasulullah dengan Sayyidina Ali? Sayyidina Ali itu dibuat sebagai sahabat, antara 4 sahabat yang terbaik Nabi. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali. Cukup. Itu contoh terbaik. Nabi dengan menantu boleh jadi sahabat baik. Lelaki dengan lelaki tu. Ustazah, memanglah suami saya dengan menantu lelaki pun okey. Masalah saya menantu perempuan ni. Kadang-kadang bukan menantu kan, menantu lelaki, saat kita ada emosi kan. Masya Allah. Rasulullah dengan Sayyidina Ali. Satu hari Rasulullah SAW pergi ketuk pintu rumah Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah untuk kejutkan bangun tahajud. Untuk kejutkan bangun tahajud. Bukan untuk solat fardu. Pergi ketuk pintu rumah untuk kejut bangun tahajud. Lepas tu Sayyidina Ali jawab, "Ya Rasulullah, jika Allah berkehendakkan aku bangun, aku pasti bangun." Jawapan tu sopan ke kurang sopan? Kurang sopan lah, kurang sopan. Mungkin Sayyidina Ali pun rasa macam, hai, bapak mertua aku ni malam-malam main ketuk suruh bangun tahajud, dah lah tengah tidur penat. Wallahualam. Sayyidina Ali pun manusia biasa, Rasul juga manusia biasa. Sayyidina Ali jawab begitu, "Ya Rasulullah, kalau Allah berkehendakkan aku bangun, aku bangun." Saya bangun. Rasulullah buat apa? Rasul tahan diri, Rasul nak marah. Rasul kecil hati. Rasul tepuk paha. Maksudnya geram, lepaskan diri sendiri. Macam itulah kan. Macam Rasul tepuk paha, Rasul sebut, manusia sangat kurang bersyukur. Rasul sebut begitu je. Tapi bukan cakap depan Sayyidina Ali, kau ni memang menantu tak bersyukur. Bukan macam tu. Bukan WhatsApp. Zaman sekarang guna WhatsApp lah. Mak nak cakap sikit ni, kau memang menantu yang baik, tapi bersyukurlah sikit. Dapat mak mertua macam saya ni. Contoh nak sebut contoh. Macam mak ni. Kalaulah cuba tengok mak mertua orang lain, ada tak macam mak ni? Oh, siap tunjuk ni. Ingat tak masa mula kahwin? Adakah kita nak ungkit kebaikan kan? Maksudnya Rasulullah hanya tidak melepaskan pada Sayyidina Ali. Rasulullah macam tepuk paha, Rasul kata manusia kurang bersyukur. Maksudnya Sayyidina Ali tu kira manusia yang paling beruntung lah, dapat anak kesayangan Nabi dan dapat jadi menantu Rasulullah dan dapat sahabat Nabi, jadi sahabat Nabi kan. Tetapi itu contoh situasi cerita yang berlaku. Rasulullah juga hadapi konflik dengan menantu. Rasul juga hadapi konflik dengan mertua. Rasul juga ada cucu. Rasul juga ada sepupu sepapan. Bagaimana Rasul tunjuk akhlak Rasul dengan ahli keluarga. Sangat luar biasa. Sangat hebat. Masya Allah. Okey, ibu-ibu sekalian. Sekarang pukul berapa? Kita habis pukul? Ada lebih kurang 5-6 minit lagi. Okey, 11.45 habis. Saya nak pilih ada beberapa kisah berkaitan dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkomunikasi. Tutur bicara. Okey. Teknik. Okey, saya ambil buku surat depan yang saya dah baca tadi. Okey. Ini adalah bagaimana teknik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila Rasulullah berkomunikasi.
Okey. Hadis yang pertama. Tapi saya baca terus terjemahan sebab hadis ini agak panjang. Kita boleh belajar sesuatu daripada sini. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu. Beliau berkata, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari bilik baginda lalu masuk ke dalam masjid. Baginda mendapati ada dua kelompok. Yang satu sedang membaca Al-Quran dan yang satu sedang membaca Al-Quran dan sedang berdoa. Manakala satu kelompok lagi sedang belajar dan mengajar. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kedua-dua kelompok ini baik belaka. Kelompok yang pertama, dia sedang baca Quran dan sedang berdoa. Kelompok yang kedua, yang sedang mengajar dan yang sedang belajar. Nabi sebut, kedua-dua kelompok ini baik belaka. Kelompok yang membaca Al-Quran dan berdoa, jika Allah mahu, dia akan memberi apa yang mereka minta atau tidak memberi. Kelompok ini pula yang sedang belajar, saya diutuskan sebagai pendidik, Nabi kata. Kemudian baginda pun duduk bersama kelompok yang belajar itu. Masya Allah. Subhanallah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Apa maksudnya? Tuan-puan, muslimin muslimat. Nabi, di hadapan Nabi ada dua kelompok. Kelompok yang pertama, kelompok yang sedang baca Quran, sedang berdoa. Maksudnya dia sedang buat di hal diri dia. Baca Quran untuk dirinya, betul? Lepas tu berdoa juga untuk dirinya. Kemudian ada kelompok yang kedua yang sedang mengajar dan yang sedang belajar. Nabi berada di kelompok yang kedua. Yang mana Nabi sebut, sesungguhnya saya diutuskan sebagai pendidik. Saya diutuskan sebagai mendidik ummah, mendidik masyarakat, untuk mendidik ahli keluarga. Maksudnya Rasulullah mencintai orang yang belajar. Jadi kita ni, ibu-ibu ni, itu yang saya kagum. Saya harap saya esok bila dah tua, umur saya 60-70, saya akan dah jadi macam ibu-ibu sekalian. Istiqomah duduk majlis ilmu. Masya Allah. Ke saya sampai tua saya mengajar? Wallahu alam. Maksudnya sama ada mengajar ataupun belajar. Inilah kelompok yang Nabi duduk bersama dan Nabi pilih. Bukan Nabi memilih untuk duduk bersama kelompok yang baca Quran dan yang sedang berdoa. Sebab Nabi kata, aku diutuskan untuk mendidik, dan Nabi mendidik sampai akhir hayatnya. Masya Allah. Allahu Akbar. Imam Nawawi menyebut dalam permulaan syarah Sahih Muslim, mereka yang menulis sesuatu hadis apabila disebutkan nama Allah disunatkan agar menambah Allah Ta'ala Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla. Okey, sekejap. Okey, tak apa, saya tak syarahkan hadis tu, kita dah faham apa yang disampaikan dalam hadis tu. Hadis yang seterusnya, saya nak ajak muslimat semua ikut sama-sama baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allaha yab'athni mu'attinan wala muta'annitan walakin ba'athani mu'alliman muyassiran. Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih riwayat Muslim. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengutuskan saya untuk memberi kesukaran dan mencari kesilapan orang lain. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala mengutuskan saya sebagai guru yang memberi kemudahan. Masya Allah. Allahu Akbar. Saya nak tanya muslimat sekalian. Kalau kita cari calah suami, calah pula. Kalau kita cari salah suami, jumpa tak? Banyak ke sikit? Banyak. Suami kita cari tak salah kita? Sian dia kan? Dia tak reti cari. Kalau kita buat sesi muhasabah, abang kita muhasabah diri kita ya bang.
Oh, Kamai, suara mula-mula lembut ni. Sebelum kita dihisap di akhirat kelak, baik kita muhasabah hisap diri kita dulu. Saya akan bagi tahu apa yang saya harap daripada awak. Apa yang saya harap awak berubah. Awak pun bagi tahu sama ya. Kamai lagi. Tak banyak bang, 10 je. 10. Itu pun dah kurang banyak dah tu. Kalau ikut nak list betul-betul banyak lagi. Pertama ni, awak ingat tak hari tu awak ada buat ni? Saya tak suka, jangan buat ya. Yang kedua ni, yang ketiga. Satu lagi, minta maaf. Satu je nak tambah. Habis dah 10 ni. Ingat tak masa balik kampung hari tu? Oh, minta maaf bang. Last. Ingat tak masa kita makan kat kenduri hari tu? Oh, ingat tu. Ingat. Contoh saja ya. Okey bang, awak pula dah cakap. Okey, awak bersedia nak dengar? Oh, dudak. Suami baru cakap satu. Awak boleh sebut benda tu? Maksud saya lah baru cakap satu, kita dah jawab dah. Macam mana boleh ingat lagi benda? Awak faham tak kenapa saya jadi macam tu hari tu? Awak faham tak? Oh, nak jelaskan. Kalau awak ingat balik sebelumnya apa yang berlaku, dia ada kaitan. Kalau tak, saya takkan macam tu tau. Ya Allah, orang perempuan bahaya sungguh kan. Suami pun dah agak dah. Satu pun tak lepas. Apa nak cakap yang lebih. Sebab itu kadang-kadang dia pejam mata je, buat tak nampak je. Masya Allah. Tapi apa yang Nabi sebut di sini adalah, saya, sabda Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak mengutuskan saya untuk memberi kesukaran dan mencari kesilapan orang lain. Nak cari silap imam, jumpa tak? Tak, kalau kita imam, kita nak cari kesilapan dia. Oh, macam soalan tu susah kan? Maksud nak cari kekurangan imam ke, nak cari kekurangan, ustaz mana-mana ke, nak cari kekurangan saya ke? Kalau cari jumpa tak? Akan jumpa. Akan nampak. Sekarang ni kalau nak cari kekurangan saya, memang boleh nampak dah. Dalam penyampaian ke, dalam apa, kalau mata kita tu nak cari kesilapan. Ada yang tak sedap dengar, ustaz, saya tak patut cakap macam tu. Mustahil untuk saya dapat cakap benda yang memuaskan hati semua. Mustahil saya nak cakap benda yang kena. Tak kena ustaz cakap ni, tak betul ni, aku bukan macam tu. Mustahil nak cakap benda yang melibatkan semua. Ustazah ni cakap pasal ni je, saya tak mengalami, saya tak kahwin, saya dengan suami. Contoh. Jadi Nabi beri peringatan, saya bukan diutuskan untuk mencari kesilapan dan untuk menyukarkan, tetapi saya diutuskan untuk mendidik dan memberi kemudahan. Jadi samalah juga kita. Akhlaknya adalah kita cuba tidak mencari kesilapan dan kekurangan suami, anak, menantu, cucu, mendoakan dan fokus kepada mendidik. Masya Allah. Dalil yang ketiga, saya baca terus terjemahan, menarik ni. Dalil ni yang maksudnya contoh akhlak Rasulullah. Diriwayatkan daripada Sayyidina Muawiyah bin Hakam As-Sulami, beliau berkata, ketika saya sedang solat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba seorang lelaki bersin. Lalu saya pun mendoakannya, moga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Maka sahabat yang lain tiba-tiba memandang saya. Ini berlaku sedang solat. Seorang bersin, seorang mendoakan apa? Alhamdulillah. Lepas tu yarhamkallah. Tengah semayang doa yarhamkallah. Yang lain paling muka tengok. Semuanya tengah solat. Kita kena faham sahabat Nabi ni, ibarat kalau kita dah semayang 20 tahun kan, sahabat Nabi ni baru semayang berapa hari, ada baru berapa bulan. Kan masa di Mekah belum turun lagi syariat solat. Bila nak hijrah ke Madinah tu, bila tahun umur Nabi 53, tahun terakhir berada di Madinah, baru turun kewajipan solat. Sebelum itu Nabi solat, tapi dengan cara Nabi, dengan isteri Nabi, dengan Sayyidatina Khadijah. Kalau nak cerita pasal tu panjang. Maksudnya ramai sahabat ni ibarat baru belajar solat, baru nak betul-betulkan solat, tak tahu lagi apa yang boleh, apa yang tak boleh. Jadi para sahabat ni dalam tempoh solat dengan Nabi banyak buat salah, banyak buat perkara-perkara, ada yang bercakap pun ada. Subhanallah. Cuba tengok situasi ni. Ketika saya sedang solat bersama Rasulullah, maksudnya tengah solat, tiba-tiba seorang lelaki bersin, lalu saya pun mendoakannya, moga Allah merahmatimu, yarhamkallah. Para sahabat yang lain tiba-tiba memandang saya. Tengok. Saya pun berkata, bencana apa hari ini yang menimpa saya?
Kenapa kamu semua pandang saya? Nampak tak bercakap dalam semayang? Apalah malangnya aku hari ni, semua tengok. Kenapa tengok? Padahal semua tengah semayang tu. Lantas mereka semua tiba-tiba menepuk-nepuk peha masing-masing. Apabila saya melihat mereka meminta saya untuk diam, saya pun diam. Masing-masing dah tengok, tepuk. Sebab dia dah bercakap dah ni. Sebab semua bagi signal suruh diam tengah semayang. Setelah Rasulullah SAW selesai solat, baginda memanggil saya. Saya berani bersumpah yang saya tidak pernah melihat seorang guru pun sebelum ini dan selepas baginda yang terlebih elok kaedah pengajarannya daripada baginda. Demi Allah Subhanahu wa taala, baginda tidak mengherdik, tidak memukul dan tidak menghina saya. Baginda hanya bersabda, secara pasti tidak harus kita berkata-kata dalam solat. Sebaliknya solat itu ialah tasbih, takbir dan bacaan Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Maksudnya sahabat Nabi ni, bila dah dia tahu sudah dah lah aku kena panggil dengan Nabi. Tapi bila Nabi panggil, Nabi cakap dengan lembut, Nabi cakap baik-baik. Tak boleh bercakap dalam solat. Dalam solat tu hanya ada takbir, ada tasbih dan hanya ada bacaan Al-Quranul Karim. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi pengajaran kita boleh belajar bagaimana Rasul sangat lembut dalam mendidik. Dalam rumah tangga, ini last 10 minit lagi ni kita habis pukul 12 ya. Dalam rumah tangga, siapa yang paling banyak mendidik? Suami ke isteri? Isteri, betul? Siapa paling banyak mendidik anak? Ibu ke ayah? Ibu. Dan Allah jadikan wanita ni sebagai murabbi ataupun pendidik ni secara semula jadi, bukan dibuat-buat. Pernah tak kita rasa macam kali ni biar suamilah yang didik anak, biar dia lah, saya nak buat tak tahu je. Berjaya tak? Tak berjaya. Ataupun kita kata bang, awaklah pula nasihat anak tu, saya serah pada awak. Kita pun dengar suami nasihat, kita puas hati tak? Tak puas hati. Betul, kita takkan puas hati. Sekejap sangat nasihatnya, dah jangan buat lagi, dah lain kali jangan ulang. Macam tu je, cakap lebih sikit lah, terangkan apa kesalahan dia, bagi tahu patutnya macam mana. Maksudnya memang semula jadinya mendidik ni Allah beri fitrahnya kepada ibu, kepada wanita. Saya nak tanya guru, siapa pencen guru? Pencen guru, ramai pencen guru ni. Di sekolah berapa persen guru perempuan, berapa persen guru lelaki? Perempuan boleh dikatakan 80% lah. Guru lelaki sikit, guru perempuan ramai. Yang guru perempuan ni bukan tak pernah stres ni, setiap hari cakap nak berhenti kerja. Dah larat dah nak berhenti. Aku boleh je nak berhenti, suami aku mampu je tanggung. Kan main ayat tu kan. Sebut pencen tu daripada tahun pertama kerja, tak sabarnya nak pencen. Nak pencen. Budak-budak sekarang. Tapi tak berhenti-henti kan? Sampai habis. Mak saya pun guru. Mak saya guru fizik, guru sains. Sampai pencen. Padahal balik kan penat tak larat budak-budak sekarang macam-macam lah ni. Macam-macam. Tetapi jiwa mendidik tu sangat besar Allah beri kepada wanita. Ni, dah habis didik anak, didik cucu pula. Betul kan? Didik menantu. Hebat. Inilah yang disebut murabbi, pendidik. Sebab pendidik, macam saya sekarang, saya bukan murabbi. Saya penyampai saja. Saya mu'alim. Saya menyampaikan ilmu saja. Murabbi ibu-ibu sekalian. Perkataan murabbi ni asal perkataan ada kaitan perkataan Rabb. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang mengatur. Rabbil Alamin, yang mengatur sekalian alam. Tuhan yang mendidik, yang membentuk. Rabb. Rabb itu pengatur, pengurus. Bahasa Arab, siapa sekarang ni suri rumah? Angkat tangan, siapa suri rumah? Subhanallah. Bahasa Arab, suri rumah dipanggil Rabbatul Bait. Ikut saya, Rabbatul Bait. Rabbatul Bait membawa maksud pengurus rumah tangga. Jawatan, puan kerja apa? Saya pengurus. Wah, pengurus. Kat mana? Rumah tangga saya? Betul lah. Menteri Kewangan siapa? Perempuan. Menteri Kebersihan?
Perempuan tu. Menteri makan minum. Menteri keamanan, menteri perpaduan. Kalau anak gaduh ke apa, siapa? Oh, banyak menteri, banyak jawatan. Jadi menteri pelancongan bawa pergi jalan apa? Mikir mana nak pergi jalan, dia bawa. Mikir nak pergi mana-mana. Ya, ni juga. Lagi menteri apa lagi? Menteri kesihatan. Sendiri-sendiri. Apa sendiri-sendiri? Suami isteri. Betul lah tu. Sebut isteri. Betul, isteri. Bukan saya, isteri. Banyak sangat wanita ni urus. Dan wanita sangat hebat. Bolehlah tepuk sikit untuk diri sendiri. Gitu. Sebab itu, sebagai penutup, saya sebenarnya nak ucap apa? Tahniah. Terbaik. Sebenarnya ibu-ibu dah buat banyak perkara yang hebat, yang amazing, yang luar biasa sepanjang ibu-ibu hidup. Kesilapan, kekurangan itu normal sebab manusia biasa, bukan malaikat. Ibu-ibu dah sampai umur 50, 60, 70 tahun, ibu-ibu sebenarnya dah buat banyak perkara yang tak mampu dibuat oleh orang lain, yang tak mampu dibuat oleh orang lelaki. Ibu-ibu dah menempuh banyak sabar, banyak sangka baik, banyak mendam hati. Mudah-mudahan Allah kurniakan buat semua ibu-ibu di sini, wanita-wanita di sini yang lihat secara live syurga Allah yang kekal abadi, tanpa dihisap dan tanpa diazab. Tidak ada lagi penat, letih, kecewa, sedih, hanya bahagia. Sebagaimana hadis Nabi SAW, hadis yang sahih. Nabi bersabda, apabila ahli syurga masuk ke dalam syurga, lalu ada suara yang berkata kepadanya, di sini adalah tempat yang mana kamu tidak akan lagi bersedih, kamu akan bergembira selama-lamanya. Kamu tidak akan tua, kamu akan muda selama-lamanya. Kamu tidak akan lapar, kamu akan kenyang selama-lamanya. Kamu tidak akan mati dan kamu akan hidup selama-lamanya. Subhanallah. Jadi berbaloi ibu-ibu, penat kita, sakit kita, pedih kita, kecewa kita, semua berbaloi untuk syurga Allah yang kekal abadi, yang begitu sempurna dan indah ini. Masya Allah. Jadi teruskan kita jadi pengurus rumah tangga yang terbaik. Walaupun kadang kita harap suami urus sama-sama, kita minta, kita ajak, jangan sampai gaduh. Memang kita mengharap dia pun rajin tulang, ringan tulang, dia pun buat sama-sama. Rupanya kita diadakan sampai tua dia berat tulang. Memang dia lahir tulang dia berat, sebab tu dia banyak duduk, dia banyak tu. Nak ambil air pun berat, nak bergerak ambil air, nak itu, nak ini. Rupanya di akhirat kelak itulah pahala yang paling besar yang kita himpunkan. Sebab bukan senang nak ikhlas melayani suami, betul tak? Sebab kadang kita rasa kita nak juga dia hargai kita, asyik kita je hargai dia, asyik kita je layan dia, kita nak juga dia layan kita. Tapi sampai satu masa kita dah mula melepaskan segala perasaan keinginan tu. Yang ada adalah, ya Allah aku redha, ya Allah. Mudah-mudahan sebab engkau kurniakan aku pasangan yang sempurna ini. Sebenarnya pasangan kita ada sekarang itulah sebaik-baik pasangan. Dengan kekurangannya itulah yang membuatkan kita jadi ada sifat sabar. Dengan kekurangannya itulah membuatkan kita ada sikit kelebihan. Sebenarnya pasangan kita walaupun dengan kekurangan, dialah yang melengkapkan kita. Sebab itu Allah takdirkan dengan dia, bukan dengan orang lain. Jangan pernah fikir, kalaulah aku dapat suami macam imam tu, indahnya lah. Hari-hari dengar suara sedap, bacaan sedap. Tengok jiran sebelah suami rajin siram pokok. Kau dapat suami macam tu, untungnya lah. Yang ini langsung nak beli pokok pun tak nak ikut, tak minat pokok. Maksudnya kita akan cenderung melihat kelebihan pada suami orang lain. Sebenarnya kita tak tahu kekurangan nak apa sahabat isteri dengan suami-suami yang macam tadi tu. Jadi Alhamdulillah, pokoknya kesimpulannya ada lagi 4 minit. Ustaz dah keluar ni. Boleh 4 minit pukul 12 kita berhenti. Last sekali kita berkongsi amalan. Bukan amalan, doa. Tak payah tulis, tak payah apa. Doa ni saya cuma nak beri penekanan sahaja. Saya nak beri penekanan sahaja. Ramai yang tahu doa ni, semua hafal, semua lancar belaka doa ni. Subhanallah. Cuma ramai yang tidak beramal kerana tak tahu bila keadaan begini boleh beramal begini. Semalam pun saya sebut juga pasal doa ni. Ibu-ibu, Allah beri kepada kita kelebihan lidah seorang ibu adalah mustajab doa. Luar biasa. Doa seorang ibu luar biasa. Sebenarnya luar biasa doa seorang ibu.
Saya ada cerita 2 hari, 3 hari lepas, 4 hari lepas. Luar biasa. Mak saya bukan doa beria, dia cuma sebut je. Tapi Allah kabulkan dengan keadaan yang luar biasa sangat. Berkaitan dengan kalau ada siapa yang ikut, kami perlukan dana lebih kurang 240,000. Bayaran akhir untuk tahfiz tu yang bernilai 2.7 juta. Hari last kami kena bayar pada 31 hari bulan itu. Kalau tak kena penalti denda macam-macam. Penalti denda bukan sikit, tinggi. Saya telefon mak saya sehari sebelum, esok hari last kena bayar. Tak ada lagi 240,000 ni. Sebab yang sebelum ni pun kita usaha macam-macam cara nak selesaikan bayaran 6 bulan, selesaikan 2.7 juta. Kita ada tahfiz, kita akan mula nanti, itu cerita lain lah. Saya telefon mak saya kata, mak, susah hati ni mak, nak kena bayar esok last. Lepas semua saya cakap macam ni je. Mak saya cakap, Asma, jangan bimbang. Jangan bimbang lah. Bolehnya esok 240 tu. Bukan RM240, RM240,000, bukan RM2,400, RM240,000, faham kan? Saya cakap dengan mak saya bukan ada duit RM240,000. Tapi mak saya cakap macam ni, insya-Allah, boleh, ada tu nanti, ada. Bukan ada, mak saya kata, boleh, Asma cuma kena cari 240 orang je. Minta 1,000 seorang. Senang tak nak cari 240 orang, nak bagi 1,000? Susah. Ni ramai-ramai ni boleh tak nak 1,000 seorang? Mak saya sebut, susah apa Asma? Cari 240 orang minta 1,000. Tak apa Asma, mak mula dulu. Mak saya mula dulu. Tak apa, mak mula dulu. Kalau mak rasa dok susah, orang lain pun akan rasa dok susah nak bagi Asma. Mak saya cakap gitu. Simple je mak saya cakap. Okeylah Asma, dah pelan nak maghrib dah ni. Dah. Saya pun mikir, betul lah, cari 240 orang je. Okey, tapi nak minta 1,000. Saya pun terus bagi tahu tim, esok saya akan buat live dekat bangunan Hitas tu. Bangunan yang kami proses beli. Kami dah bayar 25 juta, tinggal baki 240,000, faham? Saya pun bismillahirrahmanirrahim, mula sekian. Saya pun cakap saya mencari 240 orang untuk bagi 1,000. Saya sebut, ini berlaku bila? Hari Ahad baru ni. Pagi Ahad. Dah lah saya tak live dah 3 minggu. Tiba-tiba live minta duit. Ya, saya 3 minggu saya tak ada kuliah sebab umrah apa semua. Saya sebut. Lepas setengah jam, saya pun tanya, tim ada tak orang menyumbang? Ustazah dah 130,000 Ustazah. Saya pun cakap lagi, kita akan bina sekian. Bangunan tu dah siap. Kita beli bangunan siap. Ustazah dah 180,000. Sebab duit masuk tu, dia terus tekan link, on pay, orang terus masuk. Ustazah dah 240, Ustazah 280, sampai 300,000. Daripada mana datang? Bayangkan, fikir tak logik kan? Tak logik. Saya kata, ya Allah. Saya telefon mak, saya cerita. Mak saya kata, masa mak sebut, bukan saya kata mak saya mustajab doa. Mak saya kata, masa mak cakap tu, mak saya pun terharu, sedih, mak saya pun tak sangka. Sebenarnya masa mak sebut, mak tak ragu sikit pun Asma. Mak yakin sangat Allah akan beri, tapi tak tahu macam mana Allah nak beri. Saya terus cakap, mak, memang Allah sebut, ana inda zanni abdi bi, aku sebagaimana sangkaan hamba-Ku, tapi sangkaan kena 100% total yakin tanpa ragu-ragu. Apa yang saya cakap pada mak? Mak, terima kasih. Saya nak cakap apa pada orang muda? Kalau tengok keadaan saya dengan ada ilmu, ada suami ada ni, kehidupan stabil, dah sekian-sekian, seolahnya saya ni tak perlu dah nak merujuk-ujuk mak, nak ngadu-ngadu masalah dekat mak. Tapi saya nak bagi tahu orang muda, selagi mana ada ibu, walaupun kita rasa kita bijak, kita pandai, kita dah berdikari, kita dah ada jawatan tinggi, kita dah sampai tahap pencapaian sekian-sekian, tetapi luar biasa bila kita tanya mak, walaupun kita fikir logik, mak nak boleh tolong apa? Nak cari 20,000, mak nak tolong apa? Rupanya luar biasa doa mak, kata-kata mak, saranan mak tu. Daripada yang saya nampak susahnya nak cari macam mana, mak mempermudahkan begitu. Subhanallah. Dan Allah mengizinkan perkara tersebut berlaku. Dia betul-betul Ahad baru ni. Kami pun terus bayar dan lengkap, habis selesai bayaran, bangunan tu terus jadi hak milik Yayasan Al-Hijrah. Maksudnya wakaf umat Islam.
sekolah tahfiz hijab Islamic International School ini akan bermula pada bulan 3 ni. Bangunan tu berada dinilai, asrama semua ada. Subhanallah, alhamdulillah. Jadi saya nak sebut apa ibu-ibu, doa seorang ibu bukan sebab kita semayang kuat tak semayang kuat, zikir banyak, bukan. Memang Allah beri doa seorang ibu ni memang ada kedudukan luar biasa. Jangan kita kata makcik ni tak banyak amalan, tak berkat. Tak, namanya ibu keberkatan luar biasa, berganda daripada ayah. Cuma ramai ibu tak nak gunakan fadilat, kelebihan yang Allah beri pada lidahnya. Doa pada anak, menantu, cucu semua ni. Jangan guna, banyak ngeluh, banyak marah, banyak tak puas hati. Anak balas WhatsApp lambat sikit. Kamu semua ni tak sedar ke? Mak yang mesej ni. Mak sekarang kecil hati, tahu tak rahmat Allah dah jauh dengan korang ni. Kadang-kadang ada ibu tu terus guna istilah agama lah, apalah. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi antara doa kita yang kita nak supaya mustajab doa dalam solat. Saya cuma nak pesan, jangan tinggal doa iftitah. Sebab tu saya kata semua orang dah hafal doa ni. Tapi doa iftitah ada 12 versi bacaan, semua daripada hadis Nabi. Yang kita hafal satu je kan. Kalau time kita nak cepat, sakit, letih, penat, ngantuk ke, pun jangan tinggal doa iftitah. Rugi sangat. Sebab ia daripada hadis yang sahih. Tapi kita boleh baca doa iftitah yang pendek, time kita nak cepat. Yang panjang kita hafal tu, yang kita biasa tu. Tapi yang pendek, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira. Ustaz nak ambil gambar saya Saya kena senyum sekejap. Oh dah. Sebab dari tadi gitu. Tak, tadi kan saya tengah bercakap, saya takut Ustaz Tuan Haji ni duk tekan-tekan tak berhenti kan, apa ambil gambar, mungkin muka saya, mulut saya tengah-tengah macam tu. Okey dah. Okey. Hadis Nabi SAW, ini penutup betul-betul dah ni. Nabi bersabda, ketika ini Nabi solat, lepas tu ada yang baca doa iftitah yang pendek di belakang Nabi dengan suara yang kuat. Lepas Nabi selesai solat, Nabi pun tanya, siapa tadi yang baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila? Setakat tu je dia baca. Nabi pun tanya, siapa yang baca bacaan ini tadi di belakang tadi tu? Nabi jadi imam, dia jadi makmum. Senyap, semua tak ngaku. Yang sahabat Nabi ni pun kata, aku takut nak mengaku, takut kena marah sebab dia baca kuat. Semua orang dengar. Lalu Nabi pun tanya lagi. Akhirnya dia mengaku, saya ya Rasulullah. Lalu Rasulullah kata apa? Bacaanmu itu, bacaan yang kamu baca tadi, membuatkan pintu langit terbuka untukmu. Sebab itu maksud doa iftitah. Iftitah ni maksud pembukaan. Dia pembukaan solat dan dia membuka pintu langit bagi orang yang membaca. Maksudnya dalam lidah kita ni doanya Allah beri kabul, insya-Allah makbul, bersangka baik dengan Allah. Mustajab doa seorang ibu. Tambah pula kita berdoa dalam solat. Allah buka pintu langit. Apabila kita membaca ikut saya. Allahu Akbar kabira. Allah yang maha besar sebesar-besarnya. Walhamdulillah katsira. Segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya. Wa subhanallah, maha suci Allah, bukratan wa asila, pada waktu petang dan sehingga pada waktu pagi sehingga waktu petang. Subhanallah. Setakat tu hadis yang sahih. Kalau dapat baca setakat tu pun dah sempurna. Kalau boleh sambung lagi, wajjahtu wajhiya lillazi khalaqa samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kadang sebab panjang sangat kita langsung tak baca. Betul atau tidak? Jadi bila dengar ilmu ni, kalau kita dapat baca setakat tu pun jangan tinggal. Tapi kalau boleh sambung sampai habis, itu versi hadis yang lain, maksudnya dapatlah pahala lebih. Tapi jangan kita kata kalau baca sampai bukratan wasilah tak sempurna, salah. Sebab itu bacaan yang sudah pun sempurna berdasarkan hadis yang sahih.
Baca yang lain panjang, itu pun sempurna, itu hadis yang lain. Faham ya? Jadi lepas ni insyaAllah kita tak tinggalkan lagi doa iftitah. Kalau dalam keadaan yang nak cepat, letih, kita boleh baca yang pendek, pintu langit terbuka untuk kita. Lalu apa doa yang kita baca dalam solat? Doa antara dua sujud. Apa maksud? Rabbighfirli, maksud apa? Ya Allah, ampunilah aku, warhamni, rahmatilah aku, wajburni, tutuplah aibku, warfa'ni, berikanlah, tinggikanlah darjatku, warzuqni, berikanlah rizki kepadaku. Lagi? Wahdini, berikanlah hidayah, petunjuk kepadaku. Wa'afini, wa'fu'ani, afiatkan, sihatlah tubuh badanku. Wa'fu'ani, maafkanlah aku ya Allah. Ada 8 perkara kita minta ketika duduk atau dua sujud. Semua ini yang kita perlu sepanjang hidup kita. Kita solat, kita baca doa iftitah, terbuka pintu langit untuk kita. Apa saja kita doa, masa sujud doa untuk anak, untuk suami, Allah angkat insya-Allah. Terima kasih semua. Mohon maaf salah dan silap. Saya sayang semua ibu-ibu, para muslimat sekalian, kerana Allah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita bertemu, di syurga Allah kita bersatu. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah.